beritahu dengan tuan-tuan, Malaysia pernah tahun 2012 cuba nak melaksanakan undang-undang NKRI rasuah. Dalam NKRI rasuah tahun 2012 kita mencadangkan supaya dana politik yang diterima oleh parti politik, diterima oleh individu, mesti diisytiharkan. Masa tu siapa yang setuju? Presiden UMNO dan timbalan Presiden UMNO saja. Parti Anwar Ibrahim setuju? Nehi, tuan-tuan, tak ada. Sebab apa mereka tak setuju? Sebab tuan-tuan, Anwar Ibrahim dapat dana dari Yahudi. Saya saksi yang masih hidup, tuan-tuan. Saya ahli majlis pimpinan tertinggi keadilan paling muda, menang dalam pemilihan pertama, tuan-tuan, ketika saya berusia 28 tahun. Sebelum saya dipecat kerana saya menegur Wan Azizah, menegur Eza Maknoh. Eza Maknoh hari ini bertanding di PJ Selatan, calon parti kepala lembu. Pelik betul saya. Hairan bin Ajai. Dulu dia pecat saya sebagai Setiausaha Pemuda PKR kerana saya tegur dia dapat duit orang derma. Orang bila derma, tuan-tuan, bila mereka menyumbangkan duit kepada perjuangan parti, dia niat dalam hati. Kalau orang Islam ni, dia niat dia fisabilillah, membelanjakan sebahagian daripada harta dia ke jalan Allah. Betul tak betul? Duit ini buat banglo, tuan-tuan. Kami sama-sama duduk penjara. Sama-sama duduk penjara 2 tahun. Saya punya kereta kena tarik, rumah semua kena pindah. Orang rumah pun hilang sesedara ketika dalam penjara. Hilang. Hilang. Lepas keluar tu carilah baru. Tuan-tuan, tetapi bini dia ketika dalam penjara, tuan-tuan, boleh datang tunjukkan rumah banglo dia di Shah Alam sedang dibuat. Minggu ni datang tunjuk gambar palki dah pasang. Lepas tu tunjuk gambar apa ni, bumbung dah pasang, shilling dah pasang. Kemudian bila dia pindah, tuan-tuan, semua perabot dia dibagi kat orang. Dia import kayu jati daripada Jepara. Tuan-tuan, ini duit orang derma, mana boleh buat macam ni? Bila saya tegur, kemudian saya tegur Presiden parti ketika itu, Wan Azizah. Wan Azizah ni saya nak beritahu tuan-tuan, 2003 dia pergi ke Washington DC bersama Azmin Ali, Khalid Jaafar, Elizabeth Wong. Saya dah cakap ni berpuluh tahun, kalau saya fitnah dia, dah lama di zaman saya. Betul tak betul? Mereka pergi jumpa dengan George Soros. Kenal George Soros, tuan-tuan? George Soros ni penyangat mata wang yang telah merudumkan ekonomi Malaysia tahun 1997. Saudara, dia ambil duit daripada Yahudi. Masa tu dia berkawan dengan PAS. Masa tu kat sini ni, Dr. Syafi'i. Kenal Dr. Syafi'i? Hidup lagi ke? Ada lagi PAS masa tu kata, kita nak menegakkan negara Islam. Tuan-tuan, menegakkan negara Islam, tapi kau berpakat dengan orang yang ambil duit daripada Yahudi. Bila ambil duit daripada Amerika, ambil duit daripada Yahudi, bila menang pilihan raya, boleh tak dia buat negara Islam di Malaysia? Boleh? Tak boleh. Kita akan jadi macam Filipina. Bila datang hutang budi kepada Amerika, Amerika kata hantar tentera, kita serang Iraq. Filipina pun hantar tentera pergi serang Iraq. Jadi lembu cocok hidung. Kita tidak boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri. Lainlah Dato' Najib. Dia dapat dana daripada Pak Arab. Sebab Pak Arab dia hormat, dia kagum bagaimana Malaysia menjadi sebuah negara Islam yang moderat, yang boleh bertolak ansur, boleh menjaga masyarakat berbilang kaum dalam negara ni. 2011 kita lihat bagaimana Amerika memberikan duit dana kepada kumpulan-kumpulan NGO. Dan NGO ini melalui apa yang berlaku di dataran Tahrir, tuan-tuan, di Mesir telah berjaya menumbangkan Presiden Mesir. Kita juga jangan lupa apa yang berlaku di Libya. Ingat lagi Libya? Muammar Gaddafi, tuan-tuan, Muammar Gaddafi, saudara, bukan setakat dibunuh, diheret oleh rakyat dia.
Sedangkan di tempat dia tuan-tuan, air free, api free, pendidikan free, semua benda free. Lepas tu negara dia lingkup, barulah rakyat rindu zaman Muammar Gaddafi. Sama lah macam sekarang ni, orang dah mula rindu zaman Najib. Nak buat apa bila dah terlambat? Untuk apa tuan-tuan? Kita ada sejarah. Sejarah itu bukan untuk kita contohi dan kita ikut jadi bodoh. Sejarah orang lain kita belajar, kita faham supaya kita jangan ulangi kebodohan orang lain. Itu sejarah yang patut kita ambil. Pengajarannya yang kita patut ambil. Bukan kalau Nelson Mandela duduk 27 tahun, kita pun kena duduk penjara 27 tahun. Lepas tu baru nak bincang dengan apartheid. Itu bodoh namanya. Tuan-tuan, kita kena belajar daripada kesilapan orang lain supaya kita buat yang lebih baik. Jangan kita ulangi kesilapan orang tu. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, saudara, bila dapat, sebelum saya dipecat, saya masuk dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Pilihan Raya. Masa tu chairman dia Azmin Ali. Azmin Ali kata, duit daripada Soros ini tuan-tuan, dia dah cakap, dia tak sebut lah duit Soros. Dia sebut 3 juta pertama kita dah terima, dah beli t-shirt, dah beli topi, dah beli bendera di China. Bila saya tanya dengan Izam kata ini duit daripada Soros. Ini sumber pertama dia orang. Sumbernya daripada Yahudi dan Amerika. Dan kalau tuan-tuan masih ingat, saudara, setiap program-program yang dianjurkan oleh PKR, yang organize dia ni saudara, ialah Institut Kajian Dasar, IKD. Orang UMNO biasa pernah khusus kat sana juga masa Anwar menjadi timbalan Perdana Menteri. Tuan-tuan tahu siapa yang bagi duit ke IKD ni? Yang bagi duit ke IKD ni sebuah yayasan Kristian daripada Jerman bernama Konrad Adenauer. Dan Konrad Adenauer adalah ditaja oleh CIA, tuan-tuan. Ingat lagi tak? Bila intelijen daripada CIA selepas mereka menang 2018, mereka berkata, kami telah menaja dan menyokong gerak kerja pembangkang di Malaysia selama 17 tahun. Ingat lagi tuan-tuan? Saya nak beritahu tuan-tuan, pengarah komunikasi PKR baru-baru ini telah pergi ke Singapura. Saya ada detail flight dia, saya ada detail email jemputan yang dihantar oleh Konrad Adenauer Shiftung yang telah mengadakan program itu di Singapura. Mereka masih lagi dibiayai oleh pihak Amerika, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan silap pangkah kali ini, saudara, kalau Anwar diangkat menjadi Perdana Menteri, sudahlah kita berperdana menteri yang ada aktiviti seks luar tabi'i. Minat dia depan apa dia panggil ni? Dah lama saya tak sebut ni, tuan-tuan. Sama rata, sama rata, sama rasa. Depan belakang sama saja. Tuan-tuan, takkan kita nak angkat Perdana Menteri yang tak boleh bezakan sama ada orang tu lelaki ke perempuan. Kalau angkat Perikatan Nasional lagi parah. Dia tak boleh bezakan bini dia ke bini orang. Sama je. Buruk-buruk Presiden UMNO ni, tuan-tuan. Pegangan agama dia kuat, tuan-tuan. Slogan dia apa? Akhirat di hadapan. Takkanlah kita nak seorang Perdana Menteri yang tak suka berada di hadapan, sentiasa di belakang. Saya betul lah, saya cakap terang-terang, tuan-tuan. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri ni, saya tak maki Anwar, tuan-tuan, saya maki tuan-tuan. Betul. Sebab penat, tuan-tuan, saya cakap setiap malam ni, nak bagi tuan-tuan faham. Tapi ada juga yang hari ni hantar mesej kat saya. Dia cakap, Datuk, saya hormat Datuk, saya kagum dengan Datuk, macam-macam lah dia puji saya. Tapi kali ni saya terpaksa juga bagi kepada Anwar Ibrahim. Allah. Ini, tuan-tuan,
Saya cakap apa pasal? Dia kata banyak-banyak pemimpin ni, saya nak Datuk Seri Najib, tapi Datuk Seri Najib dah berada dalam penjara. Mahathir, tobatlah home, saya tak nak, dia kata. Tahu pun. Muhyiddin, cukuplah, dia kata. Saya nak bagi anak bini saya makan pun tak boleh. Ada seorang usahawan, ikan apa ni, siakap dengan ikan talapia di Tenggaru. Saya pergi kolam dia. Dia kata, Datuk, dulu saya dapat hasil ni lumayan. Saya kalau jual ni bertan-tan. Tetapi datang Muhyiddin Yassin ni, saya terpaksa bagi free bertan-tan ketika PKP itu. Sebab kalau saya tak bagi free, tuan-tuan, dia kata pertama niat saya sedekah. Tapi nak buat macam mana? Kalau saya tak bagi free, saya terpaksa bagi ikan tu makan. Ikan tu dia ada saiz, dia tak boleh besar-besar banyak mana pun, kan? Maka akan bagi makan gitu saja. Lagi pening saya nak menanggung bebanan. Lingkup meniaga orang. Ramai yang bunuh diri, ingat tak ingat, tuan-tuan? Dia kata memang kita takkan bagi pada Muhyiddin, kita takkan bagi kepada Mahathir. Tapi setakat ini kita belum cuba Anwar lagi. Kepala otak kau, kata kau. Dia kata dia kata kita belum cuba Anwar lagi. Aku rasa macam mana, tuan-tuan? Rasa nak bagi Anwar tala punggung dia, baru dia tahu. Suruh dia duduk satu hari satu malam dengan Saiful Bukhari, baru dia tahu macam mana rasa. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau adalah orang yang bodoh masih cakap Anwar tidak liwat, malam ni bila saya beritahu hujah ni, tak ada sebab siapa pun di antara tuan-tuan ni keluar daripada dewan ni masih percaya Anwar ni innocent. Hujah pertama, dalam kedua-dua kes Azizan baik, kes Saiful Bukhari baik. Kes Azizan, ketua peguam ialah Karpal Singh. Kes Saiful Bukhari, ketua peguam ialah Gopal Sriram. Dua-dua ni, tuan-tuan, di penghujung hujah nak lepaskan Anwar Ibrahim. Dia kata Anwar memang melakukan liwat, tetapi ianya liwat secara suka sama suka. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tak nak peliwat jadi Perdana Menteri ke? Tuan-tuan tak nak orang yang meliwat secara paksa jadi Perdana Menteri? Kalau suka sama suka pun korang sanggup ke? Mestilah tak sanggup, betul lah. Ni bukan saya cakap, ini dalam prosiding mahkamah. Kenapa dia cakap macam tu? Sebabnya, tuan-tuan, ikut undang-undang Malaysia, seseorang yang dipaksa liwat, si peliwat itu boleh didakwa dan boleh dijatuhkan hukuman. Tapi orang yang dipaksa liwat tak kena hukum. Jadi hujah dia orang kata liwat tu betul, tapi secara sukarela, supaya Azizan Abu Bakar yang mengadu dia diliwat didakwa sama. Takkanlah orang yang setuju jadi saksi, kita nak dakwa sama dengan Ibrahim. Betul tak betul? Jadi tak ada orang yang akan tampil ke hadapan untuk jadi saksi. Sama juga dalam kes Saiful Bukhari. Tetapi tuan-tuan, satu benda yang tak ada orang boleh nafi. Saya boleh lawan mana-mana peguam dalam dunia ni yang boleh nafikan Anwar peliwat. Bila mana Sangkaran Naya, Datuk Sangkaran Naya yang botak ni, tuan-tuan, peguam Anwar Ibrahim, dalam hujahan dia, sebab bila Saiful ni, saudara, diperiksa rektum dia tu belakang ni lah, 2 inci di belakang, 2 inci ke 2 sentimeter di bahagian atas. Bila diambil calitan, mereka ni pasukan kimia ni telah menjumpai, tuan-tuan, sperma. Bukan dia jumpa DNA, kena faham.
Kalau Anwar kata saya telah dianiaya, itu sebab mereka boleh dapat DNA. Saya contoh. Ni air, botol air Bila saya minum botol air ni tuan-tuan, air liur saya akan tertinggal dekat botol ni. Betul? Tuan-tuan ambil botol ni, tuan-tuan bawa pergi makmal, tuan-tuan boleh ekstrak DNA saya. Okey, ini cara orang nak anyai kita. Rambut, kita sikat rambut. Bila kita sikat rambut tu, dekat sisir, dekat rambut ni, dekat sikat ni, biasa ada rambut kita tercabut, betul tak? Daripada situ mereka boleh ekstrak DNA kita juga. Saya berpeluh ni tuan-tuan, saya tunggu tisu tak sampai-sampai. Anwar dalam penjara ni tuan-tuan, saudara, dia main sepak takraw. Kadang-kadang dia main badminton. Bila dalam penjara dia lipat tuan-tuan, aduh, kalahlah anak-anak muda ni tuan-tuan. Bukti dia apa? Buktinya 2 orang anak muda yang jelas dia boleh lipat sampai tumbang tuan-tuan. Korang faham tak faham ni? Bila saya lap, bila Anwar Ibrahim lap, saya lakonan semula je. Saya pun letak tepi Good Morning Towel Anwar Ibrahim ini juga boleh diekstrak DNA daripada peluh dia. Tetapi yang dijumpai 2 cm di atas rektum Saiful ini tuan-tuan, bukan DNA. Ianya adalah sperma. Dan bila Saiful diliwat oleh Anwar, dia terus buat laporan polis. Polis tak nak terima. Polis tak nak terima tuan-tuan. Sebab polis terbayang dulu macam mana polis kena maki bila angkat tilam Anwar Ibrahim di Tiboli Bila tu tuan-tuan. Polis tak nak terima. Jadi apa Saiful ni buat? Saya tahu sebab saya sebagai panel pemikir Jabatan High Awal Khas Jasa. Saiful telah jumpa dengan ketua pengarah saya, Datuk Fuad Hassan. Dia jumpa bukan nak minta jasa tolong, tidak. Tetapi dia jumpa sebab Datuk Fuad Hassan, abang dia ialah Tan Sri Musa Hassan, Ketua Polis Negara ketika itu. Dia pergi jumpa dengan Datuk Fuad Hassan. Dia cakap, saya ni rakyat biasa. Kenapa bila saya buat laporan polis ke atas Anwar, kerana saya orang biasa, laporan polis saya tak nak diterima oleh pihak polis. Jadi Datuk Fuad dah dengar dia apa semua sekali, dia pun bawa Saiful ni pergi ke majlis tak silap saya tu, majlis tahlil, sebab Ustaz Abu Hassan Asyari baru kahwin baru, ayah dia pada ketika itu. Jadi malam tu Datuk Fuad kenalkan dengan Fuad Hassan dan kenalkan dengan Musa Hassan, Tan Sri Musa Hassan, beritahu masalah si Saiful itu. Barulah tuan-tuan pihak polis terima laporan polis oleh Saiful Bukhari. Tuan-tuan, 2 hari Saiful tak memerut. Tahu tak memerut tahu? Tak pergi toilet. Sebab apa? Dia menahan bahan bukti di dalam rektum dia. Dan bila dicalek oleh pihak hospital, diambil oleh orang yang jaga bahagian kimia, yang dijumpai bukan DNA. Yang dijumpai ialah tuan-tuan sperma. Dan sperma ini tuan-tuan ialah sperma yang nak melupus. Ekor dah tak ada, tinggal kepala saja. Ini bukan saya reka tuan-tuan, ini apa yang berada di dalam prosiding mahkamah. Tuan-tuan, yang paling bagusnya saudara, yang tak ada orang dalam dunia ni boleh kata Anwar tak liwat Saiful, ialah bila mana peguam Anwar sendiri mengatakan sperma lelaki Y itu memang milik Anwar Ibrahim. Apa lagi nak tipu? Sangkaranaya peguam Anwar kata sperma itu milik Anwar Ibrahim. Dan hari ini Anwar Ibrahim kata, saya dipanggil oleh Yang di-Tuan Agong. Dia kata, I've been following your case. I know you are innocent. That's why
I give you full pardon. Kepala bapak dia. Tuan-tuan, dia duduk penjara berapa lama? Ada yang di Pertuan Agong bagi pardon pada dia? Ada. Dia kata, I never ask for pardon. Bodoh Anwar Ibrahim ni, tuan-tuan. Dia tak sedar bila dia kata I never ask for pardon. Maknanya dia tak pernah isi petition, tak pernah isi borang untuk mohon pardon. Betul tak? Kalau dia tak pernah mohon pardon, dia kata yang di Pertuan Agong Sultan Muhammad kelima seorang, dia sendiri buat keputusan. Maknanya apa? Maknanya pardon dia tu tak sah. Kerana nak dapat pardon, dia kena isi borang. Betul tak betul? Kerana nak dapat pardon, tuan-tuan, mesti dibawa masuk ke dalam lembaga pengampunan diraja. Siapa lembaga pengampunan diraja? Pertama, Peguam Negara. Kedua, Menteri Wilayah Persekutuan. Ketiga, 3 orang yang dilantik oleh Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Tidak ada sebarang cadangan daripada Pardon Board ke atas ke bawah duli tuanku. Tiba-tiba dia kata, tuanku bagi pardon. Jadi siapa yang buat petition ke atas dia, teruskan sebab dah ada pengakuan. Silat-silat hari bulan, saudara, bila dia menang di Tambun, orang Tambun kena buat kerja 2 kali, kena buat pilihan raya balik. Betul tak betul, tuan-tuan? Ini bila orang, tuan-tuan, berangan nak jadi Perdana Menteri, jadi PM tepi dah lama-lama. Last kali, tuan-tuan, dah jadi Semil. Tak sedar macam mana Tommy Thomas Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan dia. Habis dia ceritakan tentang kebobrokan kerajaan Pakatan Harapan, semua dalam buku dia. Ada 19 pertuduhan, tuan-tuan.